Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, hari ini masuknya bulan Ramadan. Maka kita tahu bahawa bulan ini adalah bulan yang cukup hebat, cukup dahsyat. Sayyidul Syahr. Ia merupakan bulan yang Allah turunkan rahmat melipat ganda. Namun kita akan bacakan beberapa hadis berkaitan dengan bulan ini. Yang bermulanya ayat yang pertama kita bacakan dari surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa. Okey. Baik, bulan Ramadan merupakan bulan yang dikaitkan dengan puasa, tidak boleh dipisahkan. Dan bulan Ramadan telah wujud di zaman dahulu sampai sekarang, tetapi waktu mulanya disyariatkan berkaitan bulan Ramadan, bulan puasa itu adalah di zaman Rasulullah. Maka ia dikaitkan dengan penghormatan yang cukup tinggi apabila diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Yang kita telah bicara bahawa bila Al-Quran itu diturun pada bulan Ramadan, dan dikaitkan dengan pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam paling istimewa untuk kita, dan bulan itu menjadi istimewa untuk kita. Kerana apa malam itu istimewa? Terdapat pahala ganjaran 1000 bulan amalan. Dan bulan Ramadan dijadikan istimewa pada malam tadi. Masuk je bulan Ramadan, maka ada satu suara. Dengar ke tidak? Tak dengar, sorry. Suara istihar je lah. Suara istihar, esok puasa, okey. Tetapi di sana di langit sana, apabila malaikat menyeru, yang Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, ya baghiyal khair, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, teruskan, tambahkan. Ya baghiyal syarr, orang yang nak melakukan kejahatan, berhenti, jangan. Dan pada tiap bulan bermula malam tadi sampai akhir Ramadan, ada pembebasan ahli neraka. Maksudnya kalau nama kita ada di kalangan ahli neraka, mudah-mudahan kita dibebaskan. Itu akan berlaku pada tiap-tiap malam seruan-seruan tersebut. Oleh kerana itu malam Ramadan merupakan malam yang mulia apabila Al-Quran diturunkan pada bulan ini, yang mana kita dah terangkan walau kenapa kita sambut nuzul Quran 17 hari bulan Ramadan kan. Sedangkan malam Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Dan kita dah ceritakan Al-Quran dia turun dari Lauh Mahfuz singgah ke Baitul Izzah, satu tempat yang Allah turunkan Al-Quran di Baitul Izzah. Maka di situ pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturun ke bumi mengikut proses yang ditetapkanlah. Okey, baik. Kemudian bila Al-Quran turun pada bulan Ramadan, dia naik tarafkan bulan tersebut. Dan bila bulan Al-Quran turun kepada Rasulullah, dia menjadi Sayyidul Anbiya, ketua para nabi. Dan bila Al-Quran itu dapat kepada umat Muhammad, maka umat Muhammad menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Oleh kerana itu kita berbangga. Saya amat alhamdulillah hidup di zaman ini yang Allah tetapkan ada hikmah yang terkandung, kita takkan faham. Tetapi cuba kita cari hadis-hadis kemunculan golongan yang terbaik ini di akhir zaman, supaya kita masuk golongan tersebut. Kenapa? Golongan ini berada di zaman macam inilah, fitnah yang cukup dahsyat. Tiba-tiba dia muncul. Golongan ini sedikit saja, tapi dia mempunyai satu percaturan kekuatan yang cukup dahsyat. Saya mengharapkan kita berusaha untuk dapatkan. Baik, kemudian bulan yang dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan diikat syaitan
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa suffidat asyayatin, muttafaqun alaih. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Dengan arti kata lain, pintu syurga yang ditetapkan untuk kita 8 pintu syurga yang kita boleh masuk mana-mana, yang mana pintu syurga ini dibuka pada bulan Ramadan dan tidak dibuka pada hari-hari yang lain. Berarti rahmat Allah sedang dibuka seluas-luasnya. Saya tak boleh nak gambarkan, cuma saya bila mengatakan, itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah set minda kita, bila sebut Rabb, bila sebut Allah, kemuncak kehebatan, ya, memang bila saya kata rahmat Allah, kemuncak rahmat, tak erti nak terangkan, tapi keimanan tu ada. Macam mana nak cerita? Ya, macam bila kita sebut sakit sangat-sangat, orang lain tak boleh feeling apa yang kita sakit tu. Ya, sakit macam mana sakit sangat-sangat tu? Tetapi ya, hanya iman yang akan berbicara. Ya, membicara. Jadi bagi saya, bila disebutkan pintu yang terbuka dan saya beriman dan saya begitu gairah ataupun suka, saya nak masuk pintu tersebut, tak dapat. Mudah-mudahan rahmat Allah itu diberikan kepada saya. Dan ditutupkan pintu neraka, 7 pintu neraka ditutupkan, okay? Dan diikat syaitan-syaitan. Kemudian bulan yang dibuka pintu pengampunan seluas-luasnya. Ya, dalam kisah Rasulullah naik mimbar dikatakan amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Lalu Rasulullah mengatakan, sewaktu aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, siapa yang dapat bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, Allah menjauhi rahmatnya. Katakanlah amin. Lalu Rasulullah kata amin. Baik, ini mengisyaratkan bahawa pengampunan akan berlaku bila-bila masa. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan susah sangat. Astagfirullah, cukup. Ya, ingat balik dosa-dosa. Bagi saya fokuskan dosa-dosa yang lepas kita. Ya, dosa-dosa mengumpat tu memang ada tu. Ya, buangkan. Cuba buangkan. Ya, dosa-dosa yang lepas tu, cari dosa yang paling besar, yang kita rasa paling besar. Fokus yang itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak keluar dalam keadaan macam baby, tak ada dosa. Ya, saya mengharapkan kita semua dapat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi pengampunan seluas-luasnya kerana pintu taubat sedang terbuka. Yang disebutkan 70 tahun perjalanan dibuka di bahagian barat sana. Ya, bila pintu taubat itu akan tertutup? Bila matahari terbit sebelah barat, ditutup seautomatik. Nauzubillah. Jangan berlaku pada 2 waktu ini, ya, pintu taubat yang seharusnya kita dapat. Tetapi kita biarkan. Pertama, pintu taubat terbuka lagi sebelum matahari terbit sebelah barat. Tak tahu lama ke tidak, wallahu alam. Yang kedua, sebelum ajal kita sampai ke kerongkong. Ingat ya, kita rasa macam tak ada apa-apa. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, Fir'aun sampai mengaku dirinya Tuhan, ya, pada hari dia tenggelam, roh dah sampai sini, mengucap kalimah la ilaha illallah. Dinampakkan dosa-dosa. Kita ni akan dinampakkan pahala dosa-dosa. Ya. Ya Allah, Ramadan, ya, jangan biarkan Ramadan terlepas begitu saja. Okey. Kemudian, jangan kita habis sikit lagi. Pahalanya yang terlalu besar, ganjarannya hanya Allah yang Maha mengetahui. Di mana dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu hasanatu 10 amsalha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lisaim farhatani, farhatun 'inda fitri wa fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi wa khulufu fihi famihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Rawahul Bukhari. Setiap amalan anak Adam diberikan ganjaran 10 kali ganda sehingga 700 lipat kali ganda. Ya, ini amalan kita. Allah berfirman kecuali puasa. Subhanallah. Kecuali puasa. Puasa tak dapat nak digambarkan. Kerana apa?
melainkan puasa kerana sesungguhnya puasa itu untukku. Allah telah mengisytiharkan untuk dia, dan aku yang memberi balasan dengannya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya, minumannya kerana aku. Tuan-tuan dan puan, saya bagi contoh satu benda sunat. Ya, setengah orang tak kisah, biarkanlah. Bagi kita kisah. Apabila Rasulullah mengatakan Salatul Qabliyah Fajar, yakni solat sebelum fajar, sebelum solat subuh, Qabliyah subuh tu, 2 rakaat Qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Saya beriman, ya. Dunia seisinya, apa ada dalam dunia ni? Ya, kita berada dengan kekuatan ekonomi kita, tetapi sekarang dunia seisinya, apa yang ada? Subhanallah, dahsyat. Kita saksikan kedahsyatan orang, tetapi Rasulullah kata 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Nak menceritakan kepada kita bagaimana puasa solat wajib, bagaimana puasa wajib yang sudah tentu dahsyat pahalanya, hanya Allah yang mengetahui. Ya. Okey. Kemudian Rasulullah mengatakan bagi orang yang berpuasa, dia ada 2 kegembiraan, iaitu ketika berbuka, ya, dan bergembira dengan berbuka puasa, dan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya, saya mengharapkan pertemuan dengan Allah saya dalam keadaan gembira. Kemudian sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah berbanding bau kasturi. Okey, bau mulut berarti bukan di sini yang kita betulkan bahawa bau mulut itu bukan bau mulut ni, tetapi apa yang keluar gas dari mulut itu yang menyebabkan berbau. Tapi kalau bau mulut kita lepas ni tak gosok gigi, itu ada masalah. Ya, kan Islam adalah orang yang bersih, boleh gosok gigi, tak menjadi masalah. Yang dimasukkan al-khuluf dalam hadis ni, ya, wal khuluf fi famihi, yakni khuluf, bau yang keluar daripada perut dia, gas tu yang keluar daripada mulutnya, atyabu, lebih baik di sisi Allah dari bau kasturi. Okey, di sisi Allah, bukan di sisi kawan-kawan. Jangan pergi kat kawan pula, itu mau penampur, kena kan? Di sisi Allah. Jadi pada hadis ini menarik sekali supaya kita sentiasa bersuci. Okey, wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti di sini dahulu. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.